Ekonomi tingkatan 5, peranan kerajaan dalam ekonomi. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat menerangkan peranan kerajaan sebagai pengeluar dan juga majikan. Selamat belajar. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Niza. Kerajaan merupakan pemerintah sesebuah negara, ya. Jadi kerajaan bertindak sebagai perancang dan pembuat dasar untuk memastikan kestabilan ekonomi negara serta kesejahteraan rakyat. Jadi apakah maksud kerajaan? Jadi kerajaan adalah satu unit ekonomi. Unit ekonomi kita belajar ada 3, ya. Jadi salah satunya adalah kerajaan. Jadi kerajaan adalah satu unit ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan matlamat, ya, untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Peranan kerajaan terbahagi kepada 3. Yang pertama, sebagai pengeluar dan juga majikan. Yang kedua, untuk mencapai objektif makroekonomi negara. Dan ketiga, mengawal selia, pengeluar dan eksternaliti negatif. Jadi video kali ini cikgu akan fokuskan kepada peranan pertama, iaitu sebagai pengeluar dan majikan. Peranan kerajaan sebagai pengeluar. Kerajaan bertindak sebagai pengeluar 2 jenis barang, iaitu barang awam dan barang sosial yang digunakan oleh rakyat sesebuah negara. Apa itu barang awam? Ialah barang yang boleh digunakan oleh seseorang individu tanpa mengurangkan faedah penggunaannya kepada individu yang lain. Bermaksud, individu yang lain juga boleh menggunakan barang tersebut tanpa sebarang halangan daripada menggunakannya. Contoh, lampu jalan raya ataupun taman awam, ya, yang kita gunakan, ya. Okey, apa itu barang sosial? Barang sosial ialah barang ataupun perkhidmatan yang memberi manfaat besar kepada semua masyarakat, ya. Contohnya sistem pelupusan sampah yang cekap dan teratur, mampu mengurangkan risiko penyakit dan masyarakat dapat menikmati persekitaran yang bersih dan nyaman. Okay, sekarang mari kita lihat ciri-ciri barang awam. Yang pertama, dari segi pengeluaran disediakan oleh pihak kerajaan, ya. Yang kedua, dari segi bayaran tidak dikenakan bayaran atau dikenakan bayaran yang minimum sahaja. Dan yang ketiga, dari segi penawaran dia adalah terhad. Penggunaannya tiada pengecualian penggunaan dan akhir sekali ada kos lepas. Okey, sekarang mari kita lihat ciri-ciri barang sosial. Yang pertama, ianya disediakan oleh pihak kerajaan dan juga swasta. Yang kedua, dari segi bayaran, tidak dikenakan bayaran atau dikenakan bayaran yang minimum dan penawarannya adalah terhad. Monopoli semula jadi kerajaan, ya. Jadi pengeluaran barang awam dan barang sosial memerlukan kos modal yang tinggi, ya. Jadi hanya mampu dikeluarkan oleh pihak kerajaan melalui dana kutipan cukai dari masyarakat, ya. Jadi kos modal yang tinggi ini menjadi halangan kepada pihak swasta yang lain untuk mengeluarkan barang tersebut, ya. Jadi sebagai pengeluar tunggal dalam industri, maka kerajaan boleh mengawal harga barang keluaran tersebut, ya. Jadi tindakan ini dapat memelihara
kebajikan masyarakat kerana masyarakat mampu menggunakan barang ataupun perkhidmatan tersebut dengan bayaran yang berpatutan, ya. Okey. Kita lihat ciri-ciri pasaran monopoli. Yang pertama, hanya satu firma sahaja, ya. Contohnya di Malaysia, di semenanjung Malaysia kita ada TNB, Tenaga Nasional Berhad, yang membekalkan tenaga elektrik. Okey, yang kedua, ciri kedua, keluaran tidak ada pengganti. Oleh kerana hanya satu sahaja pengeluar, maka tiada barang pengganti. Contohnya Pos Malaysia mengeluarkan stem. Hanya Pos Malaysia sahaja yang mengeluarkan stem di negara kita, ya. Okey, yang ketiga, penentu harga pasaran. Oleh kerana hanya kerajaan sahaja mengeluarkan barang tersebut, maka harga tersebut ditentukan oleh pihak kerajaan. Dan ciri yang keempat, tiada kebebasan keluar masuk industri. Ini apa maksud dia, ya? Maknanya ada halangan tertentu seperti perlindungan undang-undang ataupun memerlukan modal yang sangat banyak. Peranan kerajaan sebagai majikan. Hampir 1.6 juta rakyat Malaysia, ya, bekerja dengan kerajaan, dan ini menjadikan kerajaan Malaysia sebagai majikan terbesar di negara ini, ya. Kerajaan memerlukan kaki tangan awam untuk memastikan operasi kerajaan berjalan dengan lancar. Contoh perkhidmatan awam ialah dari segi perkhidmatan keselamatan, iaitu ketenteraan, perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan pendidikan, ya. Jadi bayaran gaji, allowance dan ganjaran keuangan yang dibayar kepada kaki tangan awam akan meningkatkan taraf hidup mereka kerana ini dapat meningkatkan kuasa beli, ya, di mana peluang pekerjaan yang disediakan dapat menjana pendapatan kepada penjawat awam dan meningkatkan taraf hidup kerana kuasa beli meningkat. Peningkatan permintaan barang dan perkhidmatan akan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi dalam negara. Jadi kerajaan juga menawarkan pelbagai faedah sampingan kepada kaki tangan awam seperti allowance perumahan, allowance sara hidup, kemudahan pinjaman perumahan, cuti tahunan, pencen selepas bersara dan lain-lain lagi. Uji minda. Okey, soalan pertama ini adalah soalan objektif dari kertas 1. Okey. 1. Penyataan berikut menunjukkan ciri sesuatu barang. Okey, perkataan yang penting, kata kunci di sini adalah ciri suatu barang, ya. Okey, diberi barang yang membawa manfaat kepada semua masyarakat. Okey, perkataan yang penting di sini adalah membawa manfaat kepada semua masyarakat. Jadi, apakah jawapan yang tepat? Okey, betul, ya. Barang sosial, ya. Okey, soalan kedua. Ini cikgu beri soalan esei, ya. Nyatakan 4 ciri barang awam. Okey, markah ada 4. Jadi, pelajar-pelajar paling kurang senaraikan nyatakan 4 ciri, ya, 4 ciri bagi barang awam, ya. Kita kena ingat semula apakah ciri-ciri barang. Yang pertama adalah siapakah pengeluar? Siapa pengeluar barang awam? Barang awam dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi senang saja nak ingat itu. Yang kedua, kita lihat dari segi bayaran. Bayarannya adalah minimum ataupun tidak dikenakan bayaran. Okey, yang ketiga, penawarannya adalah terhad, ya. Yang keempat,
Ada pengecualian penggunaan tak? Tiada pengecualian penggunaannya. Maknanya semua orang boleh guna. Dan barang ini ada kos lepas ya. Berikan 4 ciri. Anda boleh dapat 4 markah di situ. Selamat mencuba. Pembelajaran kita sampai setakat ini sahaja. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar dapat boleh menyatakan peranan kerajaan sebagai pengeluar dan juga majikan. Boleh menerangkan apa itu monopoli semula jadi. Cikgu harap video ini memberi manfaat kepada semua. Jangan lupa like, share dan subscribe supaya kamu boleh dapat video-video yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Bye. Terima kasih like, share dan subscribe.